السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala titah perintahnya dan meninggalkan akan segala larangannya. Mudah-mudahan kehidupan ini akan mendapat keberkatan di dunia maupun di akhirah. Mimbar pada hari ini ingin mengajak sidang jemaah sekalian untuk menghayati khutbah yang bertajuk Pendidik Rabbani, Pembentuk Generasi Khairul Ummah. Sidang Jumat sekalian, kesempatan meraihkan sambutan Hari Guru pada setiap tahun pastinya memberikan ruang yang luas kepada kita untuk menilai kembali peranan dan tanggung jawab mulia yang dipikul oleh para guru ini. Tangan-tangan inilah yang tidak pernah jemu mendidik anak-anak kita di sekolah atau di mana-mana sahaja. Perlu kita sedari, peranan yang dimainkan oleh seorang guru bukan sekadar memberikan pendidikan secara formal di dalam kelas semata-mata. Bahkan ia turut mencerminkan pendidikan secara tidak formal di luar daripada bilik darjah. Pendekatan holistik inilah yang membuka ruang pembelajaran yang lebih luas ke arah menyediakan persekitaran yang mampu membentuk kepribadian yang baik dan syakhsiah luhur anak-anak kita. Apabila kita berbicara mengenai makna pendidikan, sebenarnya ianya berkisar tentang usaha pembaharuan hal ehwal pelajar, mendidiknya, menyantuninya, dan menunaikan hak-hak pelajar tersebut secara berterusan dengan penuh keikhlasan dan komitmen yang begitu tinggi. Istilah pendidikan dalam Islam memiliki pengertian yang selari dengan perbincangan di dalam Al-Quran. Ia merangkumi maksud ilmu pengetahuan, penanaman hikmah atau kebijaksanaan, dan juga pentarbiahan terhadap jiwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 79 yang berbunyi: "Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwah thumma yaqula lin nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun." Sadaqallahul azim. Maksudnya, tidaklah patut bagi seseorang manusia yang Allah telah berikan kepadanya
Maksudnya tidaklah patut bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab agama dan hikmah serta pangkat kenabian, kemudian dia tergamak mengatakan kepada orang ramai, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menyembahku, dengan meninggalkan perbuatan menyembah Allah. Tetapi sepatutnya dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbaniyin, yang hanya menyembah Allah Ta'ala dengan ilmu dan amal yang sempurna, kerana kamu senantiasa mengajarkan isi kitab Allah itu, dan kerana kamu selalu mempelajarinya. Menurut Imam Al-Baydawi rahimahullahu ta'ala, kalimah Rabb pada asalnya membawa arti pendidikan. Ia merupakan suatu usaha yang tersusun untuk membawa sesuatu atau seseorang ke tahap kesempurnaan secara berperingkat. Manakala menurut Raghib Al-Asfahani, pendidikan dalam Islam ditarifkan sebagai proses mendidik individu muslim berdasarkan kepada manhaj Islami melalui kaedah yang bertahap, melalui pendekatan yang merangkumi segenap daripada aspek kehidupan ini. Pasti kebahagiaan di dunia dan akhirat dapat dicapai. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, pendidikan dalam Islam bukanlah suatu proses yang kosong tanpa hala tuju. Ia punya matlamat dan tujuan yang sangat jelas untuk dicapai. Mimbar menggariskan beberapa matlamat utama pendidikan Islam untuk renungan kita bersama. Pertama, membentuk rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penghambaan kepada Allah yang Maha Esa merupakan matlamat tertinggi dalam pendidikan Islam ini. Mengabdikan diri kepadanya dan menunaikan kewajiban sebagai khalifah di muka bumi adalah tujuan hakiki penciptaan manusia. Perkara ini mustahil dicapai melainkan melalui daripada proses pendidikan yang sebenar. Kedua, membina asas akidah yang mantap. Pendidikan bermatlamat mewujudkan individu saleh, yaitu yang baik, yang menyembah Allah berdasarkan kepada petunjuk dan kesedaran diri, bukan sekadar ikutan membuta tuli. Ketiga, mencirikan individu muslim dengan akhlak yang terpuji. Anak-anak kita perlu dididik agar berakhlak selari dengan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang memiliki nilai ketinggian dan keindahan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat yang berbunyi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Maksudnya bahawa sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang amat mulia. Keempat, meningkatkan rasa kebersamaan dalam komuniti Islam. Pendidikan yang berkesan seharusnya membangkitkan rasa simpati dan persaudaraan yang tinggi terhadap sesama umat Islam, mengambil berat tentang masalah dan keperluan di sekeliling, akan menyumbang kepada kebangkitan umat yang berteraskan kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelima, menggapai kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Pendidikan berperanan membentuk pemikiran yang wasati ataupun yang sederhana. Ia mengajar kita mengimbangi antara keperluan material duniawi dengan pengisian rohani tanpa mengurangkan hak mana-mana pihak sekalipun. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 201 yang berbunyi, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maksudnya, dan di antara mereka pula ada yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berilah kepada kami kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami daripada azab neraka. Keenam, mempersiapkan umat yang menyebar risalah Islam, membina generasi yang berani menegakkan kebenaran dan keadilan, serta mampu mengangkat kalimat Allah ke serata pelosok dunia. Ketujuh, menanamkan nilai-nilai keimanan dalam jiwa, pendidikan menyuntik nilai keikhlasan, membangkitkan niat yang suci, mendorong kesabaran, kejujuran, dan kepatuhan yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jumaat dan para guru yang dikasihi sekalian, di kesempatan ini juga mimbar ingin menitipkan pesanan dan ingatan khusus buat diri sendiri, juga untuk para pendidik. Sedarilah dan insafilah bahawa profession sebagai seorang guru itu bukanlah sekadar satu kerjaya atau mata pencarian di dunia semata-mata. Sekali lagi diulang, profession sebagai seorang guru bukanlah sekadar satu kerjaya atau mata pencarian di dunia semata-mata. Hakikatnya, ia adalah satu amanah yang teramat besar dan juga berat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas bahu-bahu kalian. Setiap anak didik yang duduk di hadapan para guru adalah titipan amanah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu ibarat kain putih yang sedang menunggu untuk dicorakkan. Ingatlah, mereka ini bakal menjadi saksi di padang mahsyar kelak atas setiap ilmu, didikan, dan akhlak yang telah kita teladankan kepada mereka. Maka oleh itu, peganglah tanggungjawab ini dengan sepenuh jiwa, keikhlasan, kesabaran, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ianya bukanlah satu perkara yang mudah. Jadikanlah setiap langkah tuan-tuan ke sekolah, setiap patah perkataan yang diajarkan, dan setiap teguran kasih sayang yang diberikan sebagai satu ibadah dan amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir biarpun jasad kita telah tiada pada suatu masa nanti. Janganlah sesekali berasa lelah dan berputus asa dalam mendidik, kerana di tangan-tangan mulia inilah terletaknya harapan dan masa depan umat ini. Jadilah murabbi, yakni pendidik jiwa yang sebenar, yang bukan sekadar mengajar untuk kejayaan peperiksaan sahaja, tetapi mendidik demi membina kejayaan kehidupan yang abadi nanti. Hadirin sidang Jumaat sekalian, sebagai kesimpulan, penetapan matlamat pendidikan terhadap anak-anak adalah perkara yang amat penting dan wajib untuk diberikan perhatian yang begitu serius. Ibu bapa dan para guru memikul amanah besar untuk menentukan hala tuju pendidikan anak-anak ini. Kita harus memberikan kefahaman agar mereka mampu membina jambatan keseimbangan antara tuntutan dunia yang sementara dengan kehidupan akhirat yang kekal buat selama-lamanya. Asas pemikiran yang seimbang ini kelak akan melahirkan satu generasi yang bangkit memimpin tamadun khairul ummah. Generasi yang mampu menyantuni masyarakat, mengajak yang kaya, membantu yang fakir, mendesak yang berkuasa, mentadbir dengan adil, serta mempedulikan umat tanpa pernah mengabaikan pengabdian dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat yang ke-18 yang berbunyi, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist.
La ilaha illa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Maksudnya, Allah menerangkan kepada sekalian makhluknya dengan dalil-dalil dan bukti bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Dia yang senantiasa mentadbirkan seluruh alam dengan keadilan, dan malaikat-malaikatnya serta orang-orang yang berilmu mengakui dan menegaskan juga yang demikian. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وجعل الأرض قرارا وأحاطها بالسبع سماوات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم السلطان بدري شاه وولي عهده duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badri Shah ibn Sultan Salahuddin wa jami'al usratil malakiyah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wansur man nasara ad-din wakhzul man khazala al-muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin wal mustada'afin fi Palestin wa fi kulli makan. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم
وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزم أعداء المسلمين اهزمهم وانصر المسلمين عليهم يا رب العالمين. Ya Allah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya hanya kepada Engkau kami merayu memohon pertolongan. Ampunkanlah dosa seluruh kaum muslimin. Selamatkanlah saudara-saudara kami kaum muslimin yang ditindas di Palestina dan di mana-mana sahaja mereka berada. Ya Allah, kasihanilah mereka yang selama ini menjadi mangsa kekejaman Zionis Israel. Keluarkan mereka dari penindasan serta kesempitan yang mereka alami selama ini. Ya Allah, dengarlah doa dan suara-suara kami ini. Sesungguhnya kami tidak sanggup lagi melihat saudara-saudara kami dibunuh dan diperlakukan dengan kejam oleh Zionis Israel ini. Hapuskanlah segala kezaliman yang ada di muka bumi ini. Kurniakanlah kekuatan, kemenangan kepada saudara-saudara kami kaum muslimin di Palestina dan di mana-mana sahaja mereka berada. Berikanlah kepada pejuang-pejuang Islam serta rakyat Palestina kekuatan serta kesabaran menghadapi kekejaman musuh. Ya Allah, kembalikanlah bumi Palestina ke pangkuan kaum muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.